Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang berbahagia, Tuan Pengurusi Masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas taufik hidayah Allah SWT. Dialah yang maha berkuasa mencipta dan memelihara dan meletakkan hamba-hambanya kita semua di tempat yang mulia pada waktu dan ketika ini. Walaupun di antara kita ada yang sibuk, ada yang kurang sihat, ya, tetapi bila Allah Ta'ala telah berikan hidayah, maka itulah sebaik-baik jalan. Kita kena bersyukur lagi dan lagi. Semoga Allah SWT tambah hidayahnya kepada kita semua. Sehingga bila? Sehingga akhir hayat kita. Sehingga kita tidak ada lagi. Dan tuntutan untuk kita mengislah diri, membaiki diri ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk kita membasmi kejahilan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira berapa umur kita, apa keadaan darjat kedudukan kita, kita kena sentiasa berusaha, tuan-tuan. Sehingga ke liang lahat, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu daripada buayan sehingga ke liang lahat. Sampai liang lahat pun masih diajar lagi, ditalkinkan lagi. Ya hidup teranglah mendengar, ya, belajar. Yang mati pun mudah-mudahan, ya, ada kebaikan daripada talqin yang baca oleh Tuan Imam tadi. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita satu kisah sebagai mukadimah pada malam ini. Satu orang yang berumur 78 lebih kurang. 7 siri lah, ya. Yang tuan-tuan ni siapa yang 7 siri? Ya, ada yang 7 siri, ada 6 siri, ya.
Dia tuan-tuan masih gigih belajar lagi. Dalam keadaan uzur. Dia jalan pun kena pakai tongkat 4. Dan dia pergi ke surau pun atau tempat belajar, dia kena naik motor yang roda 3 tadi. Tapi dia mencekal, subhanallah. Daripada dia mula datang belajar tuan-tuan, ia kira kosong lah. Iqra' 1. Ya, mengaji. Tapi cekal hari-hari datang kecuali dia sakitnya. Jadi diringkaskan cerita, setelah beberapa tahun dia belajar, saya rasa baru 4-5 tahun lah ya, ataupun kurang daripada itulah. Ya. Dia telah mula boleh membaca Al-Quran. Iqra' 5 tu dah boleh baca Quran dah ya. Iqra' 5. Dan dia membimbing rakan yang kurang pandai, yang nak mula Iqra' dibimbing. Subhanallah ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah yang belajar Al-Quran dan ajarkan. Dia dapat dua-dua tu. Dalam masa sama dia belajar lagi, hari-hari datang ke surau saya, datang ke madrasah saya. Madrasah saya ni sekarang bukan pelajar saja tuan-tuan, puan-puan. Bukan pelajar yang sedia ada, tapi kita ada kelas dewasa juga. Ya. Hari-hari ada. Hari Isnin hingga Jumaat. Ya. Iaitu pukul 8 hingga pukul 12. Jadi hamba Allah ni pun dia belajarlah. Waktu siang dia belajar situ, malam mengajar, belajar di surau. Cekal, kalau dia tak datang tu sakit lah. Macam-macam penyakit, al-maklum dah 70 lebih umur. Jadi tuan-tuan, akhirnya Allah SWT membuat keputusan di penghujung kehidupan dia. Ya, sebagaimana yang saya sebut tadi, kita kena niat belajar sampai kita mati tuan-tuan. Akhirnya dia meninggal dunia baru-baru ni, iaitu pada hari Jumaat. Subhanallah ya. Meninggal hari Jumaat, disembayangkan pada waktu lepas Jumaat. Tuan-tuan ya. Kemudian ahli keluarga dalam dia rupanya buat badal haji pula. Baru selesai dapat berita dapat badal haji. Dia pun mungkin belum tahu dia dapat haji. Sebab dia memang dah uzur tak boleh pergi haji, jadi dia buatkan badal haji. Jadi masa baca tahlil tadi haji. Manaf bin Abdul Rahim. Mungkin sebagian tuan-tuan kenal ya. Walaupun dia belum pandai Al-Quran baca macam tuan-tuan, berlagu, tajwid, cakap apa semua kan. Bacaan fasih 1 jam tuan-tuan boleh baca 2-3 juzuk. Tidak, dia baru baca Iqra' 5. Dan dia ada keinginan ajar kawan-kawan yang lemah bimbing. Akhirnya Allah Ta'ala beri penghidupan. Akhir penghidupan dia mati dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah ya, mati hari Jumaat. Ya. Dan ketika diberi khabar berita tu, saya tak ada pula. Ya, saya masa tu sedang berada di luar daripada Negeri Sembilan. Saya menangis dapat berita kematian. Sebab saya sebelum pergi tu saya dah ziarah dia. Elok, tak ada apa-apa. Elok ya, tak ada tanda sakit dan tanda-tanda nazak pun. Jadi itulah tuan-tuan, setiap kita semua marilah sama-sama kita sentiasa merubah diri kita, membaiki diri kita. Ya, untuk persiapan kita menemui Allah SWT. Biarlah kita dalam keadaan penghujung kita insya-Allah husnul khatimah. Mati dah baca la ilaha illallah. Jadi kalau kita sentiasa ada niat belajar, mana kita ni pelajar. Ya. Dan hari Nabi SAW beritahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang
ya, menyusuri jalan untuk menuntut ilmu, sentiasa nak cari ilmu. Dapat ilmu amalkan, bukan niat tambah ilmu tu untuk bermegah-megah, tidak. Dapat ilmu belajar, amalkan, dapat ilmu amalkan. Maka Allah SWT akan mudahkan jalan, baginya jalan ke syurga. Janji Allah SWT. Ya. Jadi tentang setiap malam datang tu mesti betulkan niat kita betul-betul. Siapa yang mengajar pun nawaitu kita lillahi ta'ala, ya Allah aku nak tambah ilmu, mudah-mudahan aku dapat amal ilmu yang aku belajar tadi. Sebab janji Allah SWT, siapa yang menelusuri, ya, sentiasa dalam jalan tu ilmu Allah SWT, Allah akan mudahkan jalan ke syurga, insya-Allah. Jadi kita sambung pada malam ini, iaitu perihal takwa. Daripada 2 minggu lepas, ada pun firman Allah SWT berikut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesungguh takwa. Ali Imran ayat 102. Ini adalah suatu perintah dari Allah Azza wa Jal kepada hambanya dari golongan kaum mukminin supaya bertakwa. Jadi perintah supaya kita bertakwa tadi bukan daripada siapa, tetapi daripada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Supaya setiap diri orang mukmin tadi ada sifat takwa, ya. Kerana Tuhan telah mengumpulkan dalam sifat takwa itu segala kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian disuruh pula hamba-hambanya dari golongan kaum mukminin itu supaya bertakwa pada Allah, agar mereka boleh berjaya dan mencapai penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat takwa itu dari kebajikan dan kesempurnaan, juga kebahagiaan dan kemenangan, semata-mata sebagai rahmat kepada hambanya dari kaum mukminin. Dan sememangnya lah Allah SWT amat kasih terhadap hamba-hamba yang mukmin itu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ya, sifat takwa itu adalah satu sifat yang terkandung padanya kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat. Jadi kalau kita nak berjaya dunia dan juga alam akhirat, setiap kita semua mesti mengusahakan sifat takwa datang dalam diri kita. Takut pada Allah SWT tadi datang pada diri kita. Ya. Sebab di sebalik sifat takwa tadi tersembunyi, ya, kejayaan, penghormatan, ya, kebajikan dan kesempurnaan. Mana satu orang tu ada sifat takwa tu, serba-serbi kejayaan di dunia sehingga alam akhirat berjayalah dia. Ya, tapi kalau tak ada takwa tuan-tuan, Allah Akbar, di sebalik tidak ada sifat ini, kita akan menghadapi kesukaran, kesusahan. Ya, perintah Allah tak nak buat, tak rasa apa-apa. Sebab tak ada takwa, takut pada Allah SWT. Tak tutup aurat, tak rasa apa-apa. Mengabaikan sembahyang, tak rasa apa-apa. Ya. Bahkan yang lebih malang lagi, apabila tidak ada sifat takwa tadi, dia melanggar perintah-perintah Allah SWT tanpa rasa segan dan silu. Ya. Dia memaksiati Allah SWT. Dalam perintah-perintah Allah dia tak nak buat, tetapi larangan pula dia buat. Itu apabila sifat takwa tadi tidak ada dalam diri kita semua. Sedang takwa itu pula merupakan wasiat utama dari Allah SWT untuk orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian. Cuba lihat firman Allah Ta'ala yang berikut. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. An-Nisa ayat 131. Artinya, dan kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu supaya bertakwa, iaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni maknanya takut kepada Allah SWT ataupun menjunjung seluruh perintah-perintah Allah SWT. Daripada ujung rambut, ujung kaki, daripada bangun tidur sampai tidur balik, sentiasa menjunjung setiap perintah demi perintah Allah SWT. Itulah sifat takwa, tuan-tuan.
Ya. Bangun tidur tu dah fikir apa nak perintah Allah Taala yang saya harus buat. Bangun tidur. Contoh dia bangun pukul 5 pagi. Ya. Bangun tidur saja dia ingat perintah Allah, iaitu memuji Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebut nama Allah, putus satu rantai yang mengikat kita. Ya, kemudian dia bersyukur Allah Taala masih hidupkan dia lagi, bagi peluang nyawa lagi. Dia pun bangun, bersihkan badan, ambil wuduk. Putus rantai yang membelenggu oleh di syaitan nikah dia yang kedua. Ya, kemudian dia pun solat. Ya, yang mula-mula selepas dia dapat buka mata, dapat hirup udara semula, dia akan membuat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat sunat tahajud. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, ikutlah kemampuan. Sebab dia fikir tahajud itu adalah perjalanan orang-orang yang soleh. Kalau dia tidak tahajud, macam mana dia nak tergolong dalam golongan orang-orang yang soleh? Dia fikir macam itu. Ya. Seluruh orang-orang yang soleh mewajibkan diri dengan tahajud, maka dia pun nak termasuk golongan orang yang bertakwa, orang yang soleh tadi. Dia pun buat paling kurang 2 rakaat. Tiap-tiap malam tak tinggal solat sunat tahajud. Dah lama dia majukan, ditambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Ya, ditambah lagi 6 rakaat, tambah lagi 8 rakaat, tambah lagi sehingga 10 rakaat. Ya. Ataupun dipanjangkan surah-surah yang dah hafal tadi. Kalau tak hafal surah yang mana dia ingat lah, ya, baca lah, ya, masa tahajud ni. Dan tahajud juga adalah besok cahaya di dalam kubur. Dia bangun tidur tu fikir, kalau aku tak tahajud besok macam mana kubur tu, keadaan dalam kubur esok gelap gulita, tempat yang sempit. Maka pun dia dengan rasa takut Allah SWT, dia dirikan solat sunat tahajud. Bangun tidur tadi dah mula buat, ya. Kemudian dia pun membaca Al-Quran, sebab dia nak hadapkan wajah dia. Mula-mula sebelum tengok cahaya matahari, lihat lain-lain pemandangan, dia akan melihat kalam Allah SWT, buka Al-Quran. Walaupun dia merangkak-rangkak, dia berbaca lah 1 muka, 2 muka, yang dia berzikir bersama Allah, ya, selawat, baca kalimah la ilaha illallah, istighfar, Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Ya, jadi masa bangun malam tu lengkap, sembahyangnya ada, doanya pun panjang-panjang, ada tilawah Al-Quran dan juga zikir 4. Itu untuk melengkapkan qiyam dia, qiyamul lail, ya. Dan dengar surah Nazan, oh ini perintah Allah Taala. Orang yang ada sifat takwa, dia tak akan sembahyang di rumah. Allah dah panggil tu, hayya 'alas salat, as-salatu khairum minan naum. Dia akan tinggalkan rumah dia, isteri, anak-anak dia, dia pergi menuju pada Allah SWT. Berpagian mereka pergi ke masjid membawa bendera iman. Orang lain berpagian ke pasar membawa bendera syaitan. Orang yang bertakwa dia pergi ke masjid, ya, nak mengambil rahmat Allah SWT. Itulah seterusnya. Lepas subuh dia berzikir, tunggu waktu isyraq, waktu duha, cari rezeki kerana Allah Ta'ala, ya. Dalam cari rezeki, ingatlah ini perintah Allah ni, sebab duha, ya. Daripada terbit matahari kira-kira 28 minit sampai 10 minit sebelum zuhur, waktu yang panjang, takkan tak boleh buat duha 2 rakaat, ataupun 4 rakaat, ataupun 6 rakaat, ataupun 8 rakaat, atau 10 rakaat, ataupun 12 rakaat. Dia yakin Allah SWT memberi rezeki pada dia, dia pun buat duha.
Dengan berkat buat duha tu rezeki dia senang, mewah, murah rezeki dia. Dia yakin bukan melalui pekerjaan datang rezeki, tetapi melalui amalan rezeki akan datang kepada dia. Wa amur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahlah ahli keluargamu pada solat. Kami tidak meminta rezeki padamu, tetapi kamilah nahnu narzuquka. Kamilah beri rezeki pada kamu. Jadi dengan dia mengutamakan solat, Allah Ta'ala campak rezeki di bawah tapak kaki dia. Kerja itu sebagai syarat, sebagai sunnah ya kerja. Tapi dia tak meyakini daripada kerja tadi semata-mata datang rezeki. Orang kafir memang sumber rezeki dia satu je, iaitu kena bekerja. Orang mukmin bukan bekerja saja, tetapi banyak sumber-sumber lain. Takwa adalah salah satu sumber rezeki. Sembahyang juga menjadi sumber rezeki. Lantaran itu maka tiada sesuatu kebaikan maupun di dunia ataupun di akhirat, sama ada kebaikan lahir maupun batin, melainkan takwalah yang menjadi perintis dan sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Demikianlah pula sebaliknya, iaitu tiada sesuatu kejahatan maupun di dunia dan akhirat, sama ada kejahatan lahir maupun batin, melainkan takwalah yang bakal menjadi pendinding yang kukuh dan benteng yang teguh untuk menyelamatkan kita daripadanya dan melepaskan kita daripada bencananya. Jadi apa-apa kejahatan di dunia ni tuan-tuan dan juga di alam akhirat, masuk dalam kubur pun cukuplah. Kubur masuk kubur, apa dia? Kejahatan dalam kubur dia, hempetan bumi, kala jengking sebesar baral, ular yang sebulan perjalanan, ya, nyalaan api, ya, seksaan daripada mungkar dan nakir, yang mana dia punya tukul besinya seluas padang Arafah tu, untuk orang yang tidak mendapat menjawab soalan yang diajukan. Jadi kalau dia ada sifat takwa semua selesai semua tuan-tuan. Dalam masuk kubur saja dah Quran tu akan menjadi sebagai pembela pada dia. Yang dia kat dunia belajar susah payah pagi petang, malu tebalkan muka. Orang lain senang-senang tak nak belajar, dia susah payah, tak pandai tapi usaha dia tekun, gigih, bersungguh-sungguh. Maka mati saja mula kejahatan-kejahatan dalam kubur tadi dengan sifat takwa yang diusahakan, alhamdulillah selamat, ya. Begitu juga kat dunia lah. Di dunia dan juga alam akhirat. Kalau orang yang bertakwa ni tuan-tuan, dalam dunia ni dalam penjagaan Allah SWT. Allah SWT sentiasa pelihara dan jaga dia. Macam mana para anbiya alaihi wassalam dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah, para ahlullah, orang yang bertakwa sentiasa dalam pimpinan penjagaan Allah SWT. Contohnya, man shalla subhi bil jamaah wa huwa fi zimmatillah. Sesiapa yang solat fardu subuh berjamaah, dia dalam penjagaan Allah SWT. Ya, pagi-pagi dia susah payah, hujan, kadang sejuk pergi. Tempat kita ni okeylah, cuaca biasa. Kalau pergi ke tempat negara-negara sejuk, Allah memang sampai ke tulang sejuk dia. Lagi kita nak jalan ke masjid pula, ya, kena pakai jaket 2-3 lapis, kena pakai sarung tangan, pakai kuf kaki pergi ke masjid. Ya, wuduk terpaksa kena pakai heater, ya. Pegang air tak boleh. Bawah 10. Kadang-kadang 12. Ya, fikir kalau aircon tu 16 pun dah sejuk. Kalau 12 macam mana? Ya. Bukankah
Allah SWT telah sering menjelaskan kepada kita menerusi kitab suci Al-Quran Karim bahawa dalam sifat takwa itu terdapat kebahagiaan yang utama dan kebaikan yang tak terhitung banyaknya. Di antara kebaikan itu ialah penyertaan Allah dalam pemeliharaan diri kita. Firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-Baqarah ayat 194. Bertakwalah, patuhlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah SWT bersama orang yang memelihara diri dari kejahatan. Jadi salah satu kelebihan orang yang ada sifat takwa tadi, usahakan dapat sifat takwa, Allah akan sentiasa ma'al muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ni sekarang, saya lah tuan-tuan dan tuan-tuan sendirilah tepuk dada, tanya iman kita ada tak sifat takwa dalam kita ni, takut pada Allah SWT. Ya, tu masing-masing boleh sukat diri masing-masing lah. Tak perlu kita sukat orang lain, ya itu tak ada takwa tu ya. Di kita ni macam mana? Ya, perbuatan kita, tingkah laku kita, mata kita, telinga kita, adakah semua disandarkan dengan sifat takwa, takut kepada Allah SWT. Jadi kalau kita takut kepada manusia, contoh orang yang zalim, kita nak jauhi daripada dia. Takut dengan binatang buas, kita melari jauh. Ada orang takut dengan lembu, dia tak berani jauh daripada lembu. Betul tak? Masa korban tengok, dia takut. Jadi yang berani yang pergi dekat, bawa tali semua. Itu dalam berani pun kena penyepak juga kan. Yang meninggal pun ramai, ya, kena sepak lembu. Jadi yang tak berani tu jauh tengok. Tapi yang berani tu pergi dekat. Ya. Begitu sifat takwa dia bukan macam tu. Kita takut pada Allah SWT bermakna kita semakin hampir dengan Allah SWT. Kalau satu orang tu makin hampir dengan Allah SWT, sembahyang dia jaga, solat sunat dia jaga, zikir dia jaga, ya, amalan-amalan dia, semua amalan dia jaga, itu tanda orang yang menghampiri jalan takwa bersama Allah, takut bersama Allah, ya. Tapi kalau dia menjauh daripada Allah tu macam ni tuan-tuan dan puan-puan, masjid pun tak pernah pijak, surau tak pernah pijak. Dia datang ke masjid tu kalau ada kematian, baru dia hantar bapak dia ke masjid. Ada buat tahlil, setahun sekali datang ke masjid nak buat tahlil arwah tu, bulan Syaban tu, ramai buat. Itulah baru dia datang ke masjid. Jadi macam mana tu sifat tu? Dia kena usahakan, ya, orang-orang macam ni kita kena pujuk rayu dia supaya dia dapat dekat bersama Ta'ala. Hari ini orang mukmin dalam keadaan Allahu Akbar. Di akhir zaman tuan-tuan, ya, di akhir zaman ramai orang-orang yang tidak mengindahkan amal-amal agama ni. Anak-anak muda sanggup mati merempit. Jadi macam mainan yang nyawa tu. Menghina Islam, menghina Rasulullah bin Allah Ta'ala. Ini kesan daripada bila dakwah tidak dijalankan. Kesalahan tu kerana apa? Dakwah tidak dijalankan. Sebab kita hanya menjaga amalan masing-masing saja. Kita tidak peduli masyarakat di luar sana, tak pernah kita jumpa, kita tak pernah dakwah mereka. Jadi kalau berlaku macam itu, bukan salah mereka saja, tetapi kesalahan pada kita juga. Kita ni peranan ahli masjid, ahli surau, bukan makna kita nak islah diri kita, tambah ilmu, tambah amalan saja. Kita nak selamat daripada azab neraka saja, diri kita saja. Tetapi orang mukmin sifatnya, ya, dia macam mana Nabi ajar, iaitu fikirkan macam mana orang lain selamat daripada azab Allah SWT juga. Fikir, ya. Tanggungjawab tuan-tuan yang dah hadir ni, Allah dahulukan hidayat pada tuan-tuan. Jangan main, ya. Didahulukan hidayah ini supaya apa? Kita
Fikirkan macam mana orang lain supaya dapat juga datang. Dapat macam tuan-tuan rahmat SWT. Jadi kena, mau tak mau tuan-tuan pun kena bergeraklah buat dakwah juga. Bagi rumah ke rumah. Dengan jawatan kuasa, jom lepas asar, kamu pergi rumah Budin, kamu pergi rumah si Abu. Dua orang pergi ziarah. Bawa buah tangan sikit. Cerita tentang kebaikan-kebaikan, ganjaran-ganjaran ziarah dia. Tak pandai cakap pun tak apa, ziarah pun dia dah syukur-syukur dah. Orang masjid datang rumah aku. Dia rasa terharu, bawa buah tangan pula. InsyaAllah lama-lama Allah akan buka pintu hati dia, ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi sifat-sifat orang yang bertakwa tadi, Allah SWT akan sentiasa membantu menolong orang-orang yang bertakwa tadi. Sentiasa dikasihi oleh Allah SWT. Itulah untungnya. Bila ada sifat takwa dalam kita tu, Allah akan hampir tolong, mudah semua urusan kita. Walaupun nampak jalan suka, ada jalan keluar dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada jalan. Ada hutang, dapat selesaikan hutang dia. Sakit, diberi ubat kesembuhan. Tak ada duit, ada lagi Allah SWT buka jalan rezeki pada dia. Sentiasa dipelihara oleh Allah SWT orang yang bertakwa tadi. Janji Allah. Macam mana seluruh nabi-nabi, macam mana seluruh para sahabat, walaupun macam mana keadaan mereka, Allah sentiasa bersama mereka. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah ayat 272. Bertakwalah kamu pada Allah dan Dia akan mengajar kamu. Ini apa tuan-tuan? Kalau orang ada sifat takwa tadi, selain tadi Allah bersama, sentiasa tolong, bantu dia, rahmati kehidupan dia, senang sampai daripada dunia sampai ke alam akhirat, Allah akan bantu tolong sampai bawa masuk syurga orang yang sifat takwa. Satu lagi, ilmu laduni. Bertakwa kamu pada Allah, Dia akan mengajar kamu. Jadi orang yang ada sifat takwa ni, Allah akan bagi ilmu laduni. Ilmu laduni ni ilmu yang hanya pemberian daripada Allah SWT saja. Dia tak belajar pada guru-guru, dia dapat sesuatu, Allah ajar dia. Apa antaranya? Mampu membezakan ketika timbul kekeliruan atau berlaku sesuatu kemusykilan. Juga sebagai penebus kesalahan dan menyuci dosa-dosa. Dalam kekeliruan masyarakat macam-macam, Allah Ta'ala bagi dia ilham, ya, ilmu laduni ni. Dia tak terikut jalan-jalan yang sesat. Kadang-kadang tuan-tuan, contoh dia bergaul dengan orang ramai baik, dia kat situ dia dapat satu pengajaran, satu ilmu secara tak langsung. Jadi ilmu laduni hanya ilham Allah bagi pada dia jalan-jalan kebenaran, ya. Jadi ramai orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa semata tu dapat ilmu laduni, tuan-tuan, ya, dapat ilmu laduni. Jadi rasanya cukup setakat ni dah habis isyak, ya. Satu lagi ayat Quran saya baca. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Hai orang yang beriman, kiranya kamu takut pada Allah SWT, nescaya Dia akan menggunakan kamu pengenalan untuk membeza antara yang benar dengan yang salah, dan dihapuskan kesalahan kamu serta mengampuni kamu, dan Allah mempunyai kelebihan yang besar. Jadi orang yang bertakwa tadi, Allah pimpin dia. Benar-benar takwa semata Allah pimpin. Kadang-kadang kekeliruan dalam permasalahan agama, Allah pimpin dia. Ini yang jalan yang betul. Betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ni ada yang mendakwa dia ahli sunnah wal jamaah. Dia menyamar ahli sunnah wal jamaah, tetapi sebenarnya dia bukan ahli sunnah wal jamaah.
Dia tolak imam-imam mazhab. Dia pula mendawari sunnah, pegang Quran hadis dia. Sumber dia Quran hadis saja. Dia tak ada ijma'. Qiyas tak ada. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah tu ialah yang berpegang pada Quran, hadis, ulama'. Iaitu ijma' ulama' dan juga qiyas. Dia tak nak pakai Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ditolak. Jadi macam mana tuan-tuan? Mampukah dia menafsir Al-Quran tadi untuk jadikan hukum dan menafsir hadis-hadis tadi untuk ijtihad dia untuk jadikan hukum? Sedangkan ulama-ulama yang awal lalu telah berijtihad daripada Quran hadis tadi. Ya, syarat untuk menafsir Quran dan hadis dia kena ada 15 ilmu. 15 ilmu untuk baru jadi mujtahid boleh ijtihad. Ya, Quran dan hadis itu kena ada kat kepala. Ya, dan lain-lain ilmu bahasa Arab, ilmu mantiknya, ilmu balaghahnya, ya. 15 juzuk ilmu tadi kena mahir alim baru boleh ijtihad macam Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, ya, dan juga Imam siapa lagi, ya? Maliki. Jadi kalau nak menepikan mereka bermakna kena ijtihad baru, ya. Mampu ke tuan-tuan orang yang terkemudian ni buat mazhab yang baru, ya? Dengan menepikan ulama-ulama yang hampir dengan para sahabat Rasulullah, hampir dengan tabi'in, ya. Jadi orang yang bertakwa insya-Allah dia akan Allah pimpin dia. Ini ya jalan yang sunnah, yang sebenar-benarnya. Dia tak pening kepala. Dia dah mengajinya, Allah pelihara, dia jaga dia. Ini tidak masalah, ya, mengaji tak berapa mau dia buka, ya, dalam apa nama ni, ilmu dalam Google ni, akhirnya dia pening kepala. Pegang isteri pun kata dia boleh tak batal. Mazhab bebas, tak semestinya terikat pada satu. Dia kata Nabi ada bermazhab ke? Dia kelirukan kita balik. Nabi ada bermazhab ke? Imam Bukhari ada bermazhab ke? Ya, ditimbulkan kekeliruan. Jadi orang yang Allah Ta'ala bagi sifat takwa, Allah Ta'ala akan bagi pimpinan jalan yang benar, insya-Allah, ya. Dia terselamat. Jadi ikut saka itu insya-Allah. Ada tuan-tuan nak mau soalan apa-apa? Silakan. Daripada, ya, pelajaran kita pada malam ni dan, ya, 2 minggu lepas, iaitu sifat takwa, ya, perihal sifat takwa, iaitu takut pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rukun, ya, dalam kehidupan kita. Syarat untuk kita berjaya. Setiap orang mukmin kena usahakan sifat takwa tadi. Sebab tu tiap-tiap hari Senin Jumaat diwasiatkan, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada kamu dan diriku dengan sifat takwa. Ya, mudah-mudahan faqad fazal muttaqun, berjayalah orang yang ada sifat takwa tadi, ya, insya-Allah. Jika tak ada apa-apa, insya-Allah, ya, kita tutup majlis dengan baca, ya, doa dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barsallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. Subhanallah ni subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.